Saya, Alifah Iliana binti Muhammad Ghazali, bernombor matrik di 2019-108-7342. Saya Nur Adila binti Ishak memegang kad matriks di 2019-108-7343. Nama saya Wan Yasmin binti Wan Muhammad Salim, bernombor matrik di 2019-108-7344. Saya Nur Anis Amira binti Jahani, pemegang kad matriks di 2019-1087-305. Saya Roro Arun binti Kasdi, bernombor matrik di 2019-87309. Nama saya Nur Aisyah Takifah binti Zambri, nombor kad matrik di 2019-108-7319. Hubungan Standard Syariah Mudharabah dengan IFSA 2013. SACBNM telah mengeluarkan garis panduan bagi memastikan standard syariah yang diluluskan adalah bertepatan dengan Undang-Undang Negara Malaysia. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau lebih dikenali sebagai IFSA merupakan akta khusus yang dibentuk bagi memastikan produk kewangan Islam mencapai standard Undang-Undang Negara Malaysia. Akta khusus yang digariskan oleh IFSA 2013 di dalam perangkaan mudharabah antaranya Seksyen 29-1 dan 2 kuasa bank menentukan standard mengenai perkara syariah. Seksyen 57-1 iaitu kuasa bank untuk menentukan standard perkara berhemah. Seksyen 277 iaitu kuasa bank untuk mengeluarkan panduan. Seksyen 135-1 standard mengenai pelakuan perniagaan. Hubungan standard syariah mudharabah bahagi bahagian B dan C iaitu syarat syariah dan keperluan operasi mula dikuatkuasakan bermula 1 Jun 2016. Ciri-ciri mudharabah ialah, yang pertama, akad haruslah berasaskan hubungan fidusiari, iaitu akad al-amanah. Di bawah prinsip ini, mudharib menguruskan aset mudharabah secara amanah dan tidak bertanggungjawab ke atas kemerosotan nilai aset kecuali kemerosotan nilai itu berpunca akibat salah laku mudharib, kecuaian atau pelanggaran istilah yang ditentukan. Seterusnya, pemegang kontrak mempunyai hak untuk menamatkan kontrak kecuali dalam keadaan berikut. Pertama, mudharib telah memulakan kerja yang berkaitan dengan pengurusan modal robul mal ataupun pihak yang berkontrak telah bersetuju untuk membuat kontrak mudharabah untuk masa tertentu atau pihak yang berkontrak telah bersetuju untuk tidak menamatkan mudharabah kontrak dalam masa yang ditetapkan. Yang ketiga ialah mudharabah terbahagi kepada dua jenis, iaitu mudharabah tidak terhad, yang dipanggil sebagai mudharabah mutlaqah, iaitu mudharabah yang tidak terhad ini akad yang di dalamnya robul mal membenarkan mudharib menguruskan modal mudharabah tanpa sebarang sekatan khusus. Manakala mudharabah terhad iaitu dikenali sebagai mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah yang dihadkan ialah akad yang dikenakan oleh robul mal sekatan khusus pada terma mudharabah. Robul mal boleh nyatakan syarat yang menyekat mudharib seperti penentuan lokasi, tempat untuk pelaburan, jenis projek, dan percampuran dana. Urusanlah, ciri yang terakhir ialah pihak yang berkontrak boleh menukar jenis mudharabah atas persetujuan bersama. Pihak yang berkontrak terdiri daripada robul mal dan mudharib. Robul mal dan mudharib mestilah pihak yang berkeupayaan di bawah undang-undang untuk memasuki sesebuah kontrak. Dalam kontrak mudharabah boleh melibatkan lebih daripada seorang mudharib atau robul mal. Dalam kes mudharabah yang melibatkan lebih daripada satu robul mal, maka persetujuan antara robul mal boleh diwujudkan dengan seorang robul mal yang sedia ada bersetuju untuk melepaskan haknya atas sesuatu yang tertentu. Bahagian keuntungan jika dia menarik diri daripada mudharabah sebelum itu. Tarikh matang dan robul mal baru bersetuju untuk memikul liability berkenaan dengan mudharabah yang telah pun beroperasi sementara sebelum penyertaannya. Seterusnya ialah komponen mudharabah di bawah tawaran iaitu ijab dan penerimaan iaitu qabul. Kontrak mudharabah hendaklah dibuat melalui tawaran dan penerimaan antara robul mal dan mudharib. Tawaran dan penerimaan boleh dinyatakan secara lisan, bertulis atau mana-mana kaedah yang boleh dibuktikan dengan dokumen atau rekod yang sesuai.
Di bawah konteks pengurusan ini, mudharib mempunyai hak untuk menguruskan usaha mudharabah dan bertanggung jawab dalam memastikan pengurusan mudharabah yang betul dan bertindak demi kepentingan Rabbul Mal. Mandat mudharib haruslah disediakan di bawah terma dan syarat kontrak. Mudharib boleh menyerahkan modal mudharabah di bawah pengurusannya kepada mudharib lain dalam mudharabah lain, yakni mudharib yudharib, atau kepada ejen, yakni wakil. Tapi haruslah tertakluk kepada syarat di atas persetujuan Rabbul Mal. Seterusnya, Rabbul Mal tidak boleh terlibat dalam menguruskan usaha mudharabah, tetapi hendaklah mempunyai hak akses kepada maklumat yang munasabah mengenai usaha mudharabah. Modal, di mana modal ialah aset yang disediakan oleh Rabbul Mal kepada mudharib untuk tujuan usaha mudharabah. Modal adalah dalam bentuk sedia ada dan boleh diakses oleh mudharib untuk memulakan aktiviti perniagaan. Modal boleh dalam bentuk tunai atau barangan, termasuk aset tidak ketara. Jika modal dalam bentuk barangan, ia hendaklah dinilai daripada segi kewangan, sama ada oleh perjanjian antara pihak yang berkontrak atau oleh pihak ketiga yang pakar ataupun penilai atau mana-mana orang yang berkelayakan pada masa menyertai kontrak mudharabah itu. Jika modal didominasikan dalam mata wang yang berbeza, ia hendaklah dinilai berdasarkan mata wang yang tertentu seperti dipersetujui oleh pihak yang berkontrak pada masa itu. Masih di bawah konteks modal, iaitu pada keadaan jika Rabbul Mal gagal menyediakan modal seperti yang dipersetujui dalam kontrak mudharabah, iaitu Rabbul Mal lalai. Maka, mudharib boleh menamatkan kontrak secara unilateral. Jika mudharib telah memulakan kerja, Rabbul Mal perlu membayar balik mudharib untuk sebarang perbelanjaan mudharabah yang dilakukan dan membayar mudharib dengan gaji atau yuran dengan jumlah yang adil. Manakala dalam kes akad mudharabah yang melibatkan satu mudharib dan satu Rabbul Mal dengan bayaran modal berperingkat. Namun, Rabbul Mal gagal membuat pembayaran sebahagian modal berdasarkan waktu yang dipersetujui dalam kontrak, maka pihak yang berkontrak boleh tertakluk kepada terma dan syarat kontrak mudharabah, iaitu dengan yang pertama adalah menyemak kontrak mudharabah berdasarkan modal sebenar yang dibayar oleh Rabbul Mal yang lalai, atau boleh menamatkan kontrak mudharabah. Seterusnya ialah keuntungan. Keuntungan mudharabah ialah nilai yang dicipta melebihi modal yang ditentukan berdasarkan metodologi yang boleh diterima oleh pasaran konvensyen atau amalan. Dalam konteks keuntungan ini, mudharib tidak akan menjamin sebarang keuntungan. Dan seorang Rabbul Mal dan juga seorang mudharib hendaklah berkongsi keuntungan berdasarkan nisbah yang dipersetujui antara mereka. PSR hendaklah ditentukan pada masa memasuki mudharabah kontrak. PSR boleh disemak semasa tempoh kontrak mudharabah. Semakan semula PSR hendaklah dipersetujui bersama oleh Rabbul Mal dan mudharib. Keuntungan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk peratusan tertentu modal. Seterusnya ialah kerugian. Dalam mudharabah, kerugian adalah ditanggung oleh Rabbul Mal. Dalam kes berbilang Rabbul Mal, kerugian ditanggung mengikut kadar sumbangan modalnya. Mudharib tidak akan bertanggung jawab ke atas sebarang kemerosotan aset, melainkan kerugian tersebut disebabkan oleh salah laku mudharib, seperti kecuaian atau pelanggaran syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Sekiranya berlaku sebarang kerugian, mudharib hendaklah memberikan sebab berlakunya kerugian. Jika mudharib menggabungkan atau menyuntik dananya sendiri kepada mudharabah, kerugian hendaklah ditanggung berdasarkan perkadaran sumbangan modal mudharib dalam dana gabungan. Baiklah, seterusnya adalah tanggungjawab institusi dalam pelaksanaan standard syariah. Yang pertama ialah satu kontrak perkongsian keuntungan di antara sahibul mal, iaitu peserta, dan al-mudharib, iaitu pengendali. Seterusnya ialah keuntungan akan dikongsi di antara kedua-dua belah pihak seperti yang dipersetujui, sama ada 50/50 ataupun 60/40 ataupun 70/30. Dan yang ketiga ialah elemen yang perlu ada di dalam kontrak mudharabah ialah yang pertama penyedia modal, yang kedua usahawan, yang ketiga modal, yang keempat aktiviti, yang kelima nisbah keuntungan, dan yang keenam ialah tawaran dan penerimaan. Operasi kontrak dan produk mudharabah. Mudharabah merupakan antara kontrak perkongsian iaitu di antara Rabbul Mal dan juga mudharib. Rabbul Mal adalah merupakan seorang pemegang modal ataupun pelabur dan mudharib pula adalah pengusaha ataupun pihak bank. Kontrak mudharabah ini merupakan kontrak perkongsian yang berkongsi keuntungan, tetapi jika mengalami kerugian, hanya Rabbul Mal sahaja yang menanggung kerugian tersebut.
Produk mudharabah ini kebiasaannya diaplikasikan di dalam produk perbankan, takaful dan juga di dalam membuat struktur suku. Operasi kontrak dalam mudharabah. Operasi kontrak dalam mudharabah ini adalah di mana pelabur akan menyediakan modal dan memberikan modal tersebut kepada pengusaha, iaitu pihak bank, untuk menjalankan urus niaga menggunakan modal tersebut. Untung yang diperoleh daripada urus niaga tersebut akan dikongsi bersama, tetapi jika berlaku kerugian tersebut hanyalah ditanggung oleh pelabur sahaja. Keuntungan pula adalah diagihkan mengikut nisbah perkongsian keuntungan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Contoh produk perbankan yang menggunakan konsep mudharabah. Produk yang pertama ialah tabungan. Tabungan mudharabah adalah produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah. Antara kelebihannya ialah dalam setiap produk simpanan syariah, nasabah dibantu untuk membayarkan zakat mal setiap tahun apabila telah memenuhi persyaratannya. Yang kedua, dengan akad yang jelas pada awalnya, ini bermaksud individu telah menabung sesuai dengan syariat Islam. Produk simpanan syariah umumnya telah dipersetujui oleh Dewan Pengawas Syariah, iaitu DPS. Dan yang terakhir ialah salah satu tujuan utama menggunakan produk perbankan berlandaskan syariah Islam adalah untuk menghindari riba. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, kedua belah pihak akan mendapatkan hasil yang adil dan sesuai dengan akad. Contoh produk yang kedua ialah deposito. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai syahibul mal iaitu pemilik modal dan bank sebagai mudharib iaitu pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibahagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah akan lengkap jika adanya mudharib, pemilik dana, usaha yang dibahagi secara adil, nisbah dan adanya ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.